Salam sejahtera, nama saya Camping Kuan. Tajuk kajian saya ialah hubungan kepimpinan internasional guru besar terhadap komitmen guru di edukasi daerah Kelang. Pengenalan. Transformasi sistem pendidikan abad ke-21 merupakan satu cabaran kepada guru besar untuk menegakkan komitmen guru secara berterusan. Dengan itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025 telah dirancangkan oleh KPM untuk meningkatkan kualiti pendidikan Malaysia. Jadi, kita fokus utama menerusi anjakan kelima, iaitu memastikan kepemimpinan berprestasi tinggi ditempatkan ke setiap sekolah. Oleh sebab itu, sekolah sangat memerlukan pemimpin yang mempunyai accountability dan kualiti yang tinggi. Jadi, berdasarkan Muhammad Yusri telah menyatakan gaya kepimpinan instruksional dapat meningkatkan prestasi sekolah, mempengaruhi komitmen guru serta meningkatkan prestasi pembelajaran murid. Dan Harrigan juga menekankan bahawa dalam abad ke-21 amalan kepimpinan instruksional masih relevan dan mampu memberikan sumbangan kepada keseimbangan sekolah. Okay, seterusnya penyataan masalah. Okay, di sini yang pertama mempunyai perbezaan dalam tahap amanah kepimpinan instruksional. Ya, sebab tidak semua guru besar dapat menjalankan semua dimensi kepimpinan instruksional dengan cemerlang. Okay. Yang kedua, B, kesibukan tugas menyebabkan guru besar tidak mempunyai cukup masa untuk menjalankan untuk memantau. Contohnya, program pengajaran yang dirancangkan sering tidak mencapai matlamat sekolah dan guru besar sendiri tidak jelaskan mengenai peranan mereka. Okay, seterusnya C. Guru besar yang mengamalkan komitmen sehala kurang interaksi dengan guru dan tidak melaksanakan autonomi guru. Dia akan penyelidikan pengajaran dan pemuda cara iaitu PDPC merupakan elemen yang kurang dilakukan termasuk kurang memantau kemajuan akademik murid oleh guru besar tersebut. Okay. Seterusnya D iaitu kurang menjalankan kajian di edukasi. Ia mempunyai sistem pengurusan pentadbiran yang berbeza dengan SK. Jadi dengan kerangka masalah ini, saya telah membuatkan satu kajian untuk mengenal pasti hubungan kepimpinan instruksional guru besar terhadap komitmen guru di edukasi daerah Kelang. Okay. Kerangka konseptual kajian. Okay. Di sini terdapat dua perubahan. Okay. Boleh ubah iaitu amanah kepimpinan instruksional terdapat tiga dimensi iaitu menentukan misi sekolah, mengurus program pengajaran dan mewujudkan iklim pembelajaran. Okay. Manakala ia akan mempengaruhi itu komitmen guru. Dan dalam komitmen guru juga terdapat tiga dimensi iaitu komitmen efektif, komitmen normatif, dan komitmen berterusan. Dan ini merupakan konseptual kajian berdasarkan kepada model Harrington tahun 2011 dan model komitmen kerja Minyak 2002. Okay, tujuan kajian dan objektif kajian. Tujuan kajian ialah untuk mengkajikan hubungan kepimpinan instruksional guru besar terhadap komitmen guru di edukasi daerah Kelang. Nah, objektifnya terdapat tiga. Yang pertama, untuk mengenal pasti tahap kepimpinan instruksional guru besar di edukasi daerah Kelang. Yang kedua ialah untuk mengenal pasti tahap komitmen guru-guru di edukasi daerah Kelang. Yang ketiga ialah untuk menganalisis hubungan kepimpinan instruksional guru besar terhadap komitmen guru di edukasi daerah Kelang. Okay. Persoalan kajian juga terdapat tiga. Yang pertama ialah apakah tahap amanah kepimpinan instruksional guru besar di edukasi daerah Kelang? Yang kedua ialah apakah tahap komitmen guru di edukasi daerah Kelang? Dan yang ketiga adalah adakah terdapat hubungan dalam antara kepimpinan instruksional guru besar terhadap komitmen guru di edukasi daerah Kelang? Okay, hipotesis kajian yang terdapat tiga iaitu H-NaN, tidak terdapat hubungan kepimpinan instruksional guru besar yang terhadap komitmen guru di edukasi daerah Kelang.
Okay, kepentingan kajian ini. Okay, di sini saya telah listkan keempat. Okay, dapatan kajian ini boleh untuk dinilai, mengkaji serta meninjau kelemahan dan kekuatan diri guru besar, dan idea dan penemuan boleh dirancangkan kepada pihak yang melaksanakan latihan atau kursus kepemimpinan kepada guru besar, dan data tersebut juga boleh dijadikan dokumentasi yang boleh dimanfaatkan oleh KPM dalam melancarkan dasar dan program kursus kepemimpinan pada masa yang depan. Okey, seterusnya teori yang model. Model yang pertama ialah model kepemimpinan internasional Harrington dan Moore. Okey, di sini dia telah menyatakan terdapat 3 dimensi, dan dalam 3 dimensi ini terdapat 10 fungsinya. Okey, dimensi yang pertama ialah mendefinisikan misi sekolah. Dimensi kedua, menguluskan program internasional. Dan dimensi ketiga ialah membentukkan iklim sekolah yang positif. Dan fungsi yang pertama ialah merangkakan matlamat sekolah. Okey, fungsi dua menyampaikan matlamat sekolah. Fungsi yang ketiga menyedia dan menilai pengajaran. Keempat, menyeraras kurikulum. Fungsi kelima, memantau kemampuan murid. Fungsi keenam ialah melindungi masa pengajaran. Ketujuh, mengekalkan pelibatan yang tinggi. Kedelapan, menyediakan insentif kepada guru. Kesembilan, menggalakkan pembangunan profesional, dan akhir sekali ialah menyediakan insentif pembelajaran. Okey. Model yang kedua ialah komitmen guru maintenance shift. Okey, terdapat 3 iaitu efektif, berterusan, terdapat 3 dimensi iaitu efektif, berterusan dan komitmen normatif. Seterusnya kajian-kajian lepas. Okey, tentang kepemimpinan internasional dan komitmen. Okey, di sini ialah kajian-kajian lepas yang saya dapat carikan, dan dalam sini saya membuatkan satu rumusan iaitu telah menunjukkan hubungan signifikan dan positif antara kepemimpinan internasional dengan komitmen guru. Okey, reka bentuk kajian. Okey, dalam reka bentuk kajian yang saya digunakan ialah kaedah penyelidikan bukan eksperimen, iaitu kaedah kajian tinjauan dan juga bersifat kuantitatif, dan saya telah menggunakan instrumen borang soal sendiri secara atas tarikh iaitu Google Form, dan populasi kajian dan sampel kajian. Populasi ialah semua guru yang bertugas di edukasi daerah Kelang, Selangor, terdapat 1,236 orang, dan sampelnya ialah 291 orang yang saya perlu kutipnya. Itu berdasarkan jadual penentuan saiz sampel Cambridge dan Morgan, tetapi hanya 278 borang soal sendiri saja yang saya berjaya dipunggah semula. Okey, dan lokasi ialah di daerah Kelang. Okey, instrumen kajian di sini terdapat saya bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian A ialah demografi responden, bahagian B ialah tahap kepemimpinan internasional guru besar, dan bahagian C ialah tahap komitmen guru. Okey, seterusnya kaedah analisis data. Okey, yang saya telah menggunakan perisian SPS versi ke-25, dan analisis data diperolehi dengan melaksanakan analisis preskriptif dan analisis intuitif untuk menerangkan profil responden kajian ini. Nah, status preskriptif iaitu mean dan sisian piawai yang saya akan digunakan dalam kajian saya, dan ujian korelasi person digunakan untuk menentukan hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah. Okey, dapatan kajian. Okey, soalan yang pertama iaitu apakah tahap amanah kepemimpinan internasional dalam kalangan guru besar di edukasi daerah Kelang. Okey, berdasarkan jadual ini kita boleh tahu tahap amalan kepemimpinan internasional guru besar yang bila tahap yang tinggi. Okey, dan dimensi mengurus program pengajaran menunjukkan nilai min yang tertinggi iaitu min 3.94, dan sisian piawai ialah 0.454, diikuti dengan sisian piawai diikuti dengan dimensi mewujudkan iklim pembelajaran iaitu min 3.92, sisian piawai 0.2, dan dimensi menentu misi sekolah minnya ialah 3.5.
57 dan sekian PWA ialah 0.2. Okey, dapatan ini telah menunjukkan bahawa guru besar hanya mengamalkan amalan yang diberikan mengurus program pengajaran kepada guru berbanding amalan yang lain di bawah kepimpinan instruksional. Okey, seterusnya persoalan kaitan yang kedua iaitu apakah tahap kepimpinan dalam kalangan guru di edukasi daerah Kelang? Okey, secara keseluruhan tahap amalan kepimpinan guru pada tahap yang tinggi iaitu min 3.90 dan sekian ialah 0.51. Dimensi kepimpinan efektif menunjukkan nilai min yang tertinggi iaitu min 3.92 dengan PWA 0.55 diikuti dengan dimensi kepimpinan normatif iaitu min 3.91 dan dengan PWA 0.54 dan dimensi kepimpinan berterusan telah menunjukkan min 3.88 dan dengan PWA 0.56 dan kesemua dimensi kepimpinan yang menunjukkan tahap yang tinggi ini menunjukkan bahawa komitmen guru dalam pencapaian matlamat sekolah. Okey. Persoalan kajian yang ketiga ialah adakah terdapat hubungan signifikan antara kepimpinan instruksional guru besar terhadap kepimpinan guru di edukasi daerah Kelang? Okey. Nilai korelasi persen R ialah 0.695 iaitu P lebih kecil daripada 0.01 menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif yang kuat dan signifikan antara amanah kepimpinan instruksional guru besar terhadap kepimpinan guru. Nah, amanah kepimpinan instruksional guru besar dapat dilihat dan memberi pengaruh signifikan yang positif kepada kepimpinan guru di edukasi daerah Kelang. Dan dapat ini secara langsung telah menolak hipotesis kajian ini. Pembincangan dari segi tahap amanah kepimpinan instruksional guru besar. Okey, di dalam kajian ini adalah tinggi dan ia telah bertepatan dengan kajian Nik Mustafa, okey, 2014, Anita dan Amir Yusof 2017 dan kajian Sasme 2019 dan telah menyatakan amalan kepimpinan instruksional guru besar mempunyai hubungan yang pada tahap yang tinggi. Okey, seterusnya pembincangan dari segi tahap kepimpinan guru. Okey, juga tinggi dan dimensi kepimpinan guru yang berada pada kedudukan yang ke atas adalah dimensi kedua iaitu kesediaan untuk mencapai matlamat yang mempunyai nilai min yang terendah dan guru di edukasi daerah Kelang sedang menyediakan untuk memberikan kerjasama dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dan pembincangan ketiga ialah hubungan antara amalan kepimpinan instruksional guru besar terhadap komitmen guru dan terdapat hubungan yang positif yang kuat dan selaras dengan Dawaraju I 2012, Rojila dan Majalu 2019 telah keberkesanan amalan kepimpinan instruksional telah terbukti apabila guru besar dilihat mampu mengawal situasi dan membuat perubahan dalam perurusan sekolah mereka. Nah, implikasi ini terdapat 4 yang saya telah tulis. Yang pertama ialah teori Tika, iaitu telah gabungan teori kepimpinan instruksional dan model kepimpinan instruksional. Okey, dari segi dasar, kepimpinan dapat memberikan tekanan yang lebih terperinci kepada pembangunan kepimpinan sekolah dengan menerapkan amanah kepimpinan instruksional dalam usaha untuk menambah baik mutu pendidikan di Malaysia. Dari segi amalan guru besar dan guru besar perlu mengaplikasikan gaya kepimpinan ini untuk mempengaruhi dan membimbing kaki tangan bawahan yang tulang motivasi tidak kompetitif dan tidak berkemahiran. Dari segi kursus dan latihan, bakal kepimpinan sekolah perlu dibedakan dengan amalan kepimpinan instruksional dalam latihan kepimpinan seperti yang dianjurkan oleh Institut Aminuddin Baki. Okey, cadangan kajian lanjutan. Okey, di sini terdapat 3 iaitu memperkembangkan lagi skop kajian di negeri lain. Yang kedua, kaedah kualitatif, menggunakan kaedah kualitatif seperti temu buah,
dan sebagainya, atau menggambarkan kuantitatif dan kualitatif. Seterusnya akhir sekali yaitu menggunakan faktor-faktor lain yang boleh menyumbangkan kepada komitmen guru. Okay, rumusannya. Kajian telah menunjukkan bahawa tahap kepemimpinan institusional dan tahap kepemimpinan guru di eksekusi daerah telah berada pada tahap yang tinggi. Selain itu, kajian juga membuktikan bahawa terdapat perkaitan antara kepemimpinan institusional guru besar dengan amalan kepemimpinan guru di eksekusi daerah Kelang. Semakin tinggi tahap kepemimpinan institusional guru besar akan membawakan kepada peningkatan dalam amalan kepemimpinan guru besar. Dan begitu juga sebaliknya. Oke, ini saja. Sekian, terima kasih.